Assalamualaikum guys, welcome to Nas Winchester. Terima kasih kepada semua yang telah tekan butang subscribe dan juga the bell notification, dan juga kepada semua yang telah join geng Kliwon. Korang memang terbaik guys. I really appreciate support. Semoga korang semua dimurahkan rezeki. Yeah. Untuk True Crime pada hari ini, aku nak sampaikan satu kisah yang agak viral, agak kecoh yang telah terjadi di negara jiran kita, iaitu di Indonesia guys. Okay, sebab baru-baru ni negara Indonesia telah dikejutkan dengan berita penemuan mayat satu keluarga yang ditemui dalam tangki di kawasan rumah mereka guys. Okey, yang terletak di Kampung Marga Jaya dekat Indonesia. Penemuan mayat tersebut kan juga sekaligus telah merungkaikan kehilangan mereka yang dilaporkan hilang sejak daripada bulan Oktober tahun 2021. Dah dekat setahun guys. Okey, baru sahaja kes ini telah dirungkaikan tentang apa yang telah terjadi tau. Dan apa yang memang mengejutkan ramai pihak dekat sana lah, pembunuhan semua mangsa tersebut telah dilakukan oleh anggota keluarga mereka sendiri guys. Okey, atas sebab apa? Motif dia memang agak menjadikan, tetapi benda macam ni masih lagi berlaku, memang kerap berlaku guys. Okey, kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut lagi, macam biasa, nama aku Nas and I am your true crime storyteller. Let's go. Jadi kisah ini dia bermula dengan seorang lelaki yang bernama Zainuddin yang berumur 78 tahun. Dia ni adalah seorang lelaki yang selalu pergi ke masjid untuk sembahyang jemaah semua tau. Okey, sehinggalah pada satu hari ni para jemaah dan juga penduduk-penduduk kat kampung kat sana kan, diorang macam dah tak nampak dah kelibat si Zainuddin ni pergi ke masjid untuk sembahyang jemaah, dan itu semua terjadi pada bulan Oktober tahun 2021. Dan bukan dia seorang saja hilang tau guys. Okey, sebab terdapat 3 lagi individu yang dipercayai hilang bersama juga dengan si Zainuddin ni. Dan individu pertama itu merupakan isteri Zainuddin sendiri yang bernama Siti Romlah yang berumur 45 tahun. Dan individu kedua pula adalah anak kepada Zainuddin yang bernama Wawan Wahyudin yang berumur 55 tahun. Dan individu yang ketiga pula adalah seorang kanak-kanak yang bernama Zahra, iaitu anak kepada si Wawan ni yang hanya berumur 6 tahun guys. So bila penduduk kampung dah tak nampak kelibat satu keluarga ni kan, especially si Zainuddin ni yang dah lama tak pergi ke masjid, diorang pernah tahu bertanyakan soalan kepada anak lelaki Zainuddin yang dikenali sebagai Erwin tentang keberadaan ibu bapa dia. Tetapi si Erwin ni bagaimanapun dia berulang-ulang kali duk bagi tahu yang mak bapak dia ni telah keluar untuk pergi kerja dekat kawasan ladang tau. Boleh jadi kawasan ladang tu jauh daripada rumah dia lah. So that is why dia menjelaskan kenapa penduduk kampung tak nampak kelibat ibu bapa dia dekat kampung dah tau. Dan tidak lama selepas kehilangan Zainuddin dan juga Siti Romlah, Erwin ni, anak si Zainuddin ni, dia telah menjual tanah harta pusaka keluarga dia itu dengan sebab untuk membayar hutang bapa dia. Kemungkinan besar lah kan bapak dia ada hutang banyak time-time macam tu kan. Okay, so that is why nak kena kerja luar. And then si Erwin ni pula nak jual pula kan tanah pusaka keluarga dia untuk membayar segala hutang dia lah. Kalau lah betul kan itu cerita dia. Jadi pada sekitar bulan Februari tahun 2022, tahun ini guys, seorang lelaki yang bernama Juanda yang berumur 26 tahun yang merupakan adik lelaki tiri kepada Erwin telah pulang ke kampung. Dan apabila dia telah pulang ke kampung tu, dia pun dapat khabar bahawa Zainuddin, Siti Romlah, Wawan dan juga Zahra telah pun kehilangan. So dekat situ dah menimbulkanlah perasaan syak wasangka tau. So si Juanda ni pun dia macam dah rasa macam ada benda tak kena ni kan. Dia pun terus mendesak si Erwin ni untuk menceritakan perkara yang sebenar. So bila dia duduk desak si Erwin ni, Erwin jadi panas. Terus mereka terus bertengkar tentang soalan-soalan yang telah ditanyakan oleh si Juanda ni kan. Kemana pergi keluarga si Zainuddin ni kan. So macam pelik lah kat situ. So selepas 24 Februari tahun 2022, si Juanda ni pula guys, dia tiba-tiba lesap tanpa meninggalkan sebarang jejak. So orang-orang kampung kat sana macam dah agak kecoh lah kan, dan terus pihak polis kat sana terus macam dah menerima lah laporan daripada penduduk kampung berhubung dengan kehilangan si Juanda kan. So mereka pun terus membuat siasatan. Okey, dan siasatan yang mereka lakukan tu adalah secara terperinci. Sebabnya diorang pun dah dapat berita tentang kehilangan keluarga si Zainuddin tu. So diorang rasa macam ada benda ataupun ada connection
dengan kehilangan keluarga si Zainuddin ni dan juga kehilangan si Juanda. So polis dekat sana macam heran tau, macam kenapa si Juanda ni hilang secara tiba-tiba hanya selepas beberapa bulan kehilangan keluarga Zainuddin tu. So dekat situ dah menimbulkan rasa macam something is fishy dekat sini tau. So that is why pihak polis telah melakukan siasatan yang dengan terperinci, yang seinci-inci yang boleh lah. Aku pun tak tahu apa aku cakap tapi memang detail mat diorang punya investigation ya. Jadi selepas segala siasatan yang terperinci yang telah dilakukan oleh pihak polis, mereka akhirnya bertindak untuk menangkap anak lelaki si Erwin ni yang bernama Diki Wahyu Saputra yang berumur 17 tahun pada 5 Oktober tahun 2022 sebab dia juga telah disyaki terlibat dalam kes ini, iaitu kes kehilangan keluarga Zainuddin. So kemudian selepas dia soal siasat, Diki ni pun dia telah mengaku telah membantu bapa dia iaitu Erwin dalam melakukan pembunuhan terhadap Juanda, dan pengakuan yang dibuat oleh Diki itu sekaligus telah membawa kepada penangkapan bapa dia ni si Erwin. Jadi selepas si Erwin ni dah kena tangkap, polis pun telah mendapatkan keterangan daripada Erwin ni. Erwin dia ada mendakwa yang dia telah membunuh Juanda dengan cara pukulan secara berkali-kali menggunakan besi pipe sewaktu dia sedang tidur. Lunyai mat si Juanda ni si Erwin ni kerjakan. Gila kejam mat dia ni. Dan mayat Juanda pula kemudian telah dibawa oleh Diki dan juga Erwin ke sebuah kawasan ladang untuk ditanam. Dia nak cover bukti semua. So setelah membuat segala pengakuan tentang pembunuhan Juanda ni kan, Erwin akhirnya dia juga telah mengaku yang dia telah membunuh Zainuddin, Siti Romlah, Wawan dan juga Zahra. Dan yang menyedihkan adalah motif dia sebab berpunca daripada rasa tidak puas hati dia dalam masalah pembahagian harta pusaka di antara keluarga mereka sendiri. Oh, sedih weh. Zainuddin, Siti Romlah dan juga Wawan telah dibunuh oleh Erwin dengan cara tetakkan kapak semasa mereka bertiga sedang tidur. Dan untuk Zahra pula, untuk anak kecil itu, dia telah mati akibat dicekik oleh Erwin. So bila Erwin ni dah risau dia punya perbuatan setan itu akan terbongkar kan, Erwin dia telah menanam mayat 4 anggota keluarganya tersebut ke dalam tangki septik yang terletak di belakang rumah mereka sahaja guys. Jadi berdasarkan atas segala maklumat yang telah diberikan oleh Erwin tu, pihak polis mereka telah melakukan kerja penggalian mayat di kedua-dua lokasi tempat penanaman mayat telah dilakukan oleh Erwin, iaitu di ladang dan juga di tangki septik tersebut. Dan yang menyedihkan adalah sebab mayat Juanda, Zainuddin, Siti Romlah, Wawan dan juga Zahra telah ditemui dalam keadaan hanya tinggal rangka mereka sahaja guys. Dan buat masa sekarang hanya Erwin dan Diki yang dinamakan sebagai suspek, dan kes ini masih lagi dalam siasatan sepenuhnya oleh pihak polis. Kes ini memang adalah satu kes yang belum lagi diselesaikan, dan yalah, orang-orang kat sana mengharapkan pihak polis akan mendapat jawapan yang sebenarnya di sebalik apa yang telah berlaku kepada keluarga Zainuddin. Satu tragedi yang amat menjadikan. So itulah dia guys, kisah true crime untuk hari ini. Agak ringkas, okay? Tetapi ia adalah satu kes yang agak viral dan kecoh dekat Indonesia. So that's why aku terfikir macam aku nak cover kisah ni tau. Okay, lagi-lagi ialah dia macam hendak memberikan satu message kepada kita semua ni, ialah tentang apa yang telah terjadi kepada si Erwin ni kan, disebabkan rasa iri hati ataupun rasa tak puas hati atas pembahagian harta pusaka di kalangan keluarga sendiri. Dia sanggup untuk membunuh ahli keluarga dia sendiri. Aku dia tak boleh brain dia punya kesetanan dalam hati dia guys. Dan juga dia pun dah melibatkan anak dia sendiri. Bagi aku, apa jenis punya manusia yang wujud dekat dunia kita ni memang gila mat. Okay guys, aku nak cakap terima kasih sebab tengok video aku sampai habis. Thank you so much for your support. Jangan lupa tekan butang subscribe. Dan kepada sesiapa yang belum lagi join Gang Kliwon Family, boleh tekan butang join. Dan kepada sesiapa yang hendak memberikan sumbangan kepada channel Nas Winchester ni, korang boleh tekan butang super thanks dekat bawah ni supaya channel Nas Winchester ni boleh berkembang lagi guys. Okay, road to 5k on the way guys. I really appreciate support. As always, never stop creating. I will see you in the next premiere. Assalamualaikum. Bye bye.